Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Sofia binti Din, nombor matrik 2353099. Saya ingin membentangkan isu-isu dan cabaran profesi perguruan di Malaysia. Terdapat banyak isu yang mencabar profesi perguruan di Malaysia. Antara yang kami pilih ialah pengurusan disiplin dan perilaku murid. Pengurusan disiplin dan perilaku murid adalah komponen penting dalam sistem pendidikan di Malaysia. Antara langkah yang kita dapat usahakan untuk memantapkan lagi pengurusan disiplin dan perilaku murid ialah konsisten dalam pelaksanaan peraturan, intervensi awal melibatkan ibu bapa dalam sistem pendidikan dan disiplin, pemantauan dan penilaian konsisten, mewujudkan program pembangunan kemahiran sosial dan emosi. Konsisten dalam pelaksanaan peraturan ialah untuk menjaga konsisten dalam melaksanakan peraturan di sekolah penting untuk mengambil pendekatan yang sistematik dan berterusan. Antaranya pengakuan terhadap keadilan. Peraturan diterapkan secara konsisten, murid merasa diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang mereka. Pembangunan kemerdekaan dan tanggungjawab konsisten membantu mengembangkan kebebasan dan tanggungjawab dalam diri pelajar. Mereka belajar bahawa tindakan mereka mempunyai akibat yang konsisten yang membolehkan mereka mengawal tingkah laku mereka sendiri. Seterusnya, hal ini adalah aspek penting dalam pengurusan disiplin dan perilaku murid di Malaysia, seperti juga di mana-mana tempat. Ketika aturan dan hukuman diterapkan secara konsisten, murid-murid akan memahami bahawa ada impak yang jelas untuk tingkah laku yang tidak sesuai. Sekolah perlu memastikan bahawa panduan dan prosedur untuk mengendalikan pelanggaran aturan adalah jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini termasuk prosedur untuk memberi amaran, memberi hukuman. Penting untuk menjaga komunikasi yang konsisten kepada murid-murid dan ibu bapa mengenai aturan sekolah dan impaknya. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan ibu bapa, guru, maklumat di dalam website sekolah atau buletin sekolah. Seterusnya, intervensi awal. Intervensi awal dalam sistem peraturan murid di Malaysia adalah strategi yang sangat penting untuk mencegah perkara yang lebih serius dan mempromosikan pembangunan positif dalam perilaku murid. Mengenal pasti tanda-tanda awal. Guru-guru dan kaunselor perlu dilatih untuk mengenal pasti tanda-tanda awal masalah perilaku atau emosi pada murid. Tanda-tanda ini mungkin termasuk perubahan dalam prestasi akademik, hubungan sosial yang merosot atau tingkah laku yang tidak biasa. Penyelarasan dengan perkhidmatan sokongan. Dalam kes yang lebih serius, sekolah perlu bekerjasama dengan perkhidmatan sokongan luas seperti kaunselor, komuniti atau agensi kerajaan untuk memberi bantuan yang diperlukan kepada murid dan keluarga mereka. Seterusnya, pihak sekolah juga perlu melibatkan ibu bapa dalam sistem disiplin. Pemahaman yang lebih baik tentang konteks murid, wawasan yang berharga tentang kehidupan dan keperluan khusus anak. Yang kedua, konsisten antara rumah dan sekolah. Penglibatan ibu bapa dalam sistem disiplin dapat mewujudkan impak positif dalam disiplin murid. Yang ketiga, mengambil bahagian dalam penyelesaian masalah. Melibatkan ibu bapa dalam menyelesaikan masalah perilaku murid dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif. Melibatkan ibu bapa juga dalam sistem disiplin adalah penting untuk membina kerjasama yang berkesan antara sekolah dan keluarga. Ini tidak hanya membantu menyokong pembangunan murid dari pelbagai aspek, tetapi juga memastikan bahawa pelaksanaan peraturan dan penyelesaian masalah disiplin dilakukan dengan lebih berkesan. Melibatkan ibu bapa dalam sistem disiplin membantu memastikan bahawa pendekatan yang holistik diambil untuk membimbing dan mendidik murid. Dengan kerjasama yang kukuh antara sekolah dan ibu bapa, kita dapat mencipta persekitaran pembelajaran yang positif dan memberi peluang kepada setiap murid untuk berkembang secara maksimal. Okey, untuk yang seterusnya, pemantauan dan penilaian yang berterusan. Pemantauan dan penilaian yang berterusan adalah proses penting dalam pengurusan disiplin dan perilaku murid di Malaysia. Ini membolehkan sekolah untuk mengukur keberkesanan strategi yang digunakan, mengenal pasti trend dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan prestasi dan keberhasilan murid. Pemantauan dari segi prestasi akademik dan tingkah laku. Contohnya, sekolah perlu melaksanakan sistem pemantauan yang teliti terhadap prestasi akademik dan tingkah laku murid secara berkala. Ini termasuk pencatatan pencapaian akademik dalam ujian dan peperiksaan serta penilaian tingkah laku dalam kelas dan di luar kelas. Yang kedua, maklum balas dan komunikasi. Penting untuk memberikan maklum balas kepada semua pihak berkepentingan mengenai hasil pemantauan dan penilaian. Ini membangun kefahaman dan sokongan terhadap langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan prestasi dan tingkah laku murid. Okey, akhir sekali, mewujudkan program pembangunan kemahiran sosial dan emosi adalah langkah yang penting dalam pengurusan disiplin dan perilaku murid di Malaysia. Program ini bertujuan untuk membantu murid mengembangkan kemahiran yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik, mengendalikan emosi dengan efektif, menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan yang bijak. Yang pertama, matlamat dan objektif yang jelas. Tetapkan matlamat dan objektif yang jelas untuk program. Contohnya, mungkin anda mahu murid meningkatkan kemahiran komunikasi interpersonal, menguruskan kemarahan dengan baik atau bekerja dalam kumpulan dengan efektif. Yang kedua, pengenalan kepada kemahiran sosial dan emosi. Adakan sesi-sesi pembelajaran awal untuk mengenalkan murid kepada kemahiran sosial dan emosi yang penting. Ini boleh meliputi pengenalan kepada konsep-konsep seperti empati, pengendalian diri, kerjasama dan penyelesaian masalah.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan mengenai pengurusan disiplin dan perilaku murid dalam isu-isu dan cabaran profesi perguruan pada masa kini. Mengurus disiplin dan tingkah laku pelajar merupakan aspek penting dalam mengekalkan suasana pembelajaran yang kondusif di sekolah. Ia melibatkan pelbagai strategi dan pendekatan untuk mencegah tingkah laku yang tidak diingini dan memupuk tingkah laku positif dalam kalangan pelajar. Pertama sekali, mari kita lihat slide seterusnya mengenai isi-isi pengurusan disiplin dan perilaku murid. Oleh itu, terdapat beberapa aspek yang perlu diberi perhatian semasa menguruskan disiplin dan tingkah laku pelajar. Okey, slide yang seterusnya adalah mengenai isi kandungan. Yang pertama akan menerangkan mengenai penetapan peraturan dan prosedur. Isi kedua adalah pendidikan dan pembinaan positif. Yang ketiga, pengurusan konflik. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, slide yang ketiga adalah menerangkan mengenai penetapan peraturan dan prosedur. Sekolah perlu mempunyai peraturan dan prosedur yang jelas yang menetapkan kod tingkah laku pelajar. Peraturan-peraturan ini mesti digubal secara demokrasi dengan melibatkan guru, pentadbir dan pelajar sendiri. Penentuh peraturan mestilah realistik dan mampu dilaksanakan. Hal ini juga dapat memperkukuh komuniti sekolah sekaligus proses demokrasi ini dapat mengeratkan hubungan antara semua pihak di sekolah, mewujudkan budaya sekolah inklusif dan kolaboratif. Walau bagaimanapun, adalah penting juga untuk mengambil perhatian bahawa dalam proses demokrasi ini, mesti ada mekanisme untuk memastikan kepentingan awam dan matlamat pendidikan kekal sebagai keutamaan. Di samping itu, adalah idea yang baik untuk mempunyai sistem pemantauan dan semakan secara berkala semakan secara berkala terhadap peraturan sedia ada untuk memastikan kerelevanannya dalam menghadapi perubahan persekitaran dan keperluan pelajar. Okey, slide yang seterusnya adalah menerangkan mengenai isi pendidikan dan pembinaan positif, iaitu selain daripada menegakkan peraturan, penting untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada pelajar untuk memahami nilai-nilai positif dan memupuk perilaku yang diingini. Ini boleh dilakukan melalui program-program seperti sesi kaunseling, program bimbingan atau aktiviti kurikulum yang membina kepimpinan dan kerjasama. Pendidikan dan pembinaan positif memainkan peranan penting dalam pembangunan holistik pelajar, selain dari sekadar menegakkan peraturan, memberikan pendidikan dan pembinaan kepada pelajar, membantu mereka untuk memahami nilai-nilai positif dan memupuk perilaku yang diingini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Syahira binti Abdul Rahim, nombor matrik 2353102. Ini membentangkan isu-isu dan cabaran profesi perguruan pada masa kini yang telah dihangatkan, iaitu pengurusan disiplin dan perilaku murid. Selain itu, saya telah senaraikan 6, iaitu isu-isu cabaran dan disiplin itu. Pertama, menetapkan peraturan. Kedua, komunikasi yang efektif. Ketiga, pembinaan hubungan yang positif. Keempat, pembinaan kemahiran sosial. Kelima, pemantauan dan penilaian berterusan. Keenam, kaunseling dan sokongan. Itu kita pergi ke slide seterusnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif iaitu 3 keterangan tempoh yang telah saya senaraikan. Itu pertama, jelas dan tepat. Itu pertama, sampaikan mesej dengan jelas dan tepat tanpa kesamaran atau kekeliruan. Oleh itu, gunakan bahasa yang sesuai untuk khalayak yang anda berurusan. Seterusnya, bersikap terbuka dan sedia mendengar. Itu tunjukkan kepada murid bahawa pelajar bersedia untuk mendengar pandangan dan kebimbangan mereka. Berikan perhatian sepenuhnya ketika mereka bercakap dan jangan tergesa-gesa untuk memberikan respon. Selain itu, laraskan gaya komunikasi. Ketahui pilihan komunikasi teman bicara anda dan laraskan gaya komunikasi anda dengan sewajarnya. Sesetengah orang mungkin lebih responsif terhadap komunikasi langsung dan tegas, sementara yang lain mungkin memerlukan lebih empati dan kemesraan. Oleh itu, komunikasi yang efektif melibatkan penyampaian maklumat dengan jelas, tepat dan bersifat saling mendengar. Hal ini kerana ia melibatkan penggunaan bahasa yang sesuai, menyediakan maklum balas secara positif serta memastikan pesanan difahami oleh penerima. Aspek penting termasuk mendengar dengan teliti, bertanya soalan pada guru untuk memastikan pemahaman dan mengambil kira konteks dan keperluan audit. Hal ini demikian kerana bersikap terbuka dan setia mendengar melibatkan memberi perhatian sepenuhnya kepada orang lain tanpa menghakimi atau mencelah.
dan melibatkan memberi ruang kepada orang lain untuk berkongsi pandangan mereka tanpa gangguan. Oleh itu, menunjukkan minat dan empati terhadap pengalaman mereka serta menghormati perasaan dan pendapat yang dikongsi. Okey, slide seterusnya ialah pembinaan hubungan yang positif, iaitu pertama, komunikasi yang berkesan. Komunikasi yang terbuka juga dan berkesan adalah asas penting dalam pembinaan hubungan yang positif ini, termasuk mendengar dengan teliti, memberi maklum balas yang konstruktif dan berkomunikasi secara terbuka tanpa takut. Kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam hubungan yang positif. Untuk membina kepercayaan, individu perlu berpegang kepada janji, bertindak secara konsisten dan menunjukkan integriti dalam setiap interaksi. Ketiga pula, sikap terbuka untuk pembelajaran, sentiasa bersedia untuk belajar dari pengalaman dan memberi ruang untuk pertumbuhan dan perubahan dalam hubungan adalah penting. Ia juga membolehkan hubungan untuk berkembang dan berubah seiring waktu. Iaitu, pembinaan hubungan yang positif melibatkan elemen-elemen seperti komunikasi terbuka, saling percaya, kerjasama, perhargaan terhadap perbezaan, serta kesediaan untuk mendengar dan memahami pandangan orang lain. Hal ini juga melibatkan menghormati, memberi sokongan dan membangunkan rasa kesetiaan di kalangan individu atau kumpulan. Seterusnya, pembinaan kemahiran sosial, iaitu kemahiran komunikasi yang baik adalah asas untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini juga termasuk kemahiran mendengar dengan teliti, mengungkapkan pendapat dengan jelas dan membina hubungan empati dengan orang lain. Yang kedua, kemahiran menguruskan emosi. Kemahiran mengurus emosi adalah penting untuk mengelakkan konflik dan mengekalkan hubungan yang positif. Ini termasuk kemahiran mengenali emosi sendiri dan orang lain, serta mengendalikan emosi secara efektif. Ketiga, kemahiran penyelesaian masalah. Itu membantu individu untuk mengatasi rintangan untuk menyelesaikan konflik dengan matang. Dan termasuk kemahiran mengenal pasti masalah, mencari penyelesaian alternatif dan membuat keputusan yang baik. Seperti aktiviti kumpulan yang melibatkan kerjasama dalam kumpulan kecil atau projek berkumpulan dapat membantu pelajar membina kemahiran kerjasama, berunding dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Aktiviti kumpulan untuk membina kerjasama ni dapat berinteraksi, membuat pembincangan terbuka, terperinci peranan ahli kumpulan dan mengamalkan pendekatan yang inklusif serta mendengar pandangan setiap individu. Setiap ahli kumpulan perlu memberi sumbangan adil dan memberi ruang untuk pendapat berbeza, sementara yang lain kumpul maklumat dan bertanggungjawab untuk memastikan dialog berjalan seperti lancar dan matlamat keseluruhan tercapai. Seterusnya, pengetahuan dan penilaian berterusan, iaitu proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengawasi nilai perkembangan seseorang, melibatkan keamatan pengukuran dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahawa tujuan atau standard yang ditetapkan dan tercapai. Iaitu proses ini dapat diterapkan dalam pelbagai konteks termasuk pendidikan, perawatan kesihatan dan pengembangan personal. Selain itu dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan memastikan kesinambungan kebaikan atau perubahan yang diingini. Itu akhir sekali, kaunseling dan sokongan, iaitu pelajar yang menghadapi masalah disiplin mungkin memerlukan bimbingan dan sokongan tambahan. Oleh itu, sekolah perlu menyediakan perkhidmatan kaunseling dan sokongan untuk membantu pelajar mengasali masalah yang mereka hadapi. Dan selain itu juga, proses di mana seorang mendapat bimbingan dan nasihat atau sokongan dari kaunselor membantu mengatasi masalah. Di sini dia juga memberitahu kaunseling biasanya melibatkan percakapan terapeutik yang dirancang untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri, mengatasi masalah dan membuat perubahan positif dalam kehidupan mereka. Sedangkan sokongan dapat mengawal emosi mereka dan praktik atau finansial dari individu, keluarga atau kelompok mereka. Hal ini juga seringkali sangat penting dalam membantu seseorang menghadapi tantangan dan mengembangkan kesejahteraan yang lebih baik. Okay, sekian, terima kasih daripada saya. Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan isu-isu dan cabaran profesi yang kedua masa kini, iaitu pengurusan disiplin dan perilaku murid. Pengurusan disiplin dan mengendalikan perilaku murid adalah cabaran yang sering dihadapi oleh guru di Malaysia. Ada kalanya kekurangan infrastruktur dan sumber untuk menyokong program pembangunan anak dan disiplin dapat menyulitkan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, antara istikan yang penting adalah sokongan kepada murid yang memerlukan, yang kedua pembinaan budaya sekolah yang positif, yang ketiga pembangunan kemahiran guru, yang keempat penyediaan infrastruktur yang mencukupi, dan yang terakhir sekali intervensi awal.
Okay, untuk sokongan kepada murid yang memerlukan, yang penting untuk kita memastikan bahawa sokongan tambahan yang diberikan kepada pelajar adalah sesuai dengan keperluan mereka dan disesuaikan dengan konteks individu dan persekitaran sekolah. Dengan sokongan yang tepat, pelajar yang menghadapi masalah disiplin atau perilaku dapat diberi peluang untuk mengatasi cabaran mereka dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Okey, berikut di bawah adalah beberapa bentuk sokongan tambahan yang boleh diberikan kepada mereka. Yang pertama, sesi kaunseling. Sesi kaunseling ini adalah platform di mana pelajar dapat berinteraksi dengan kaunselor sekolah untuk membincangkan masalah mereka, mencari penyelesaian dan belajar strategi untuk mengharuskan emosi dan tingkah laku. Okey, ini antara yang sangat penting jugalah untuk mengatasi masalah mereka. Yang kedua pula, program pembangunan kemahiran sosial. Okey, program ini bertujuan untuk membantu pelajar memahami dan meningkatkan kemahiran interpersonal, komunikasi, penyelesaian masalah dan pengurusan konflik. Ini dapat membantu mereka berinteraksi dengan orang lain secara lebih positif dan juga efektif. Okey, yang ketiga, aktiviti luar. Pelibatan dalam aktiviti luar seperti sukan, seni ataupun aktiviti kurikulum lainnya dapat memberikan peluang kepada pelajar untuk menyalurkan tenaga mereka dengan cara yang lebih positif. Aktiviti ini juga membantu mereka untuk mengembangkan minat baru dan meningkatkan keyakinan diri. Okey, yang seterusnya, pembinaan budaya sekolah yang positif. Okey, dengan melaksanakan langkah-langkah yang di bawah ini secara konsisten dan berterusan, sekolah dapat membina budaya yang memberi pendekanan kepada nilai-nilai positif dan mengembang kepada perkembangan holistik pelajar dalam jangka masa yang panjang. Okey, yang pertama, sekolah perlu mengenal pasti nilai yang ingin dipromosikan. Maknanya nilai yang ingin ditunjukkan seperti disiplin, kesopanan, tanggungjawab dan juga kerjasama. Okey, ini boleh dilakukan melalui proses perundingan dengan pelajar, guru, ibu bapa dan pihak pentadbiran sekolah untuk mengenal pasti nilai positif yang ada dalam diri murid-murid. Yang seterusnya, komunikasi dan kesedaran. Adalah penting untuk menyampaikan nilai-nilai ini kepada semua pihak yang penting dalam komuniti sekolah. Ini juga boleh dilakukan melalui ceramah, sesi penerangan ataupun aktiviti komunikasi lain untuk memastikan pemahaman bersama tentang kepentingan nilai-nilai ini. Maksudnya kita dapat, dengan adanya komunikasi antara guru, ibu bapa dan pelajar, kita dapat berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain dan juga dapat kita tahu tentang kepentingan nilai-nilai ini, nilai-nilai yang positif di kelas itu. Seterusnya yang ketiga, perintegrasian nilai dalam kurikulum. Nilai seperti disiplin, tanggungjawab dan kerjasama boleh diintegrasikan ke dalam kurikulum akademik dan kurikulum. Ini juga boleh dilakukan melalui pengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai dalam pelbagai konteks. Okey, seterusnya, pembangunan kemahiran guru. Okey, pembangunan kemahiran guru ni adalah dalam menguruskan disiplin dan mengendalikan perilaku murid. Adalah penting untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif dan yang berkesan. Okey, berikut adalah beberapa langkah yang kita boleh ambil dalam pembangunan kemahiran guru. Okey, yang pertama, bimbingan dan sokongan. Guru yang baru ataupun yang menghadapi cabaran dalam menguruskan disiplin dan perilaku murid perlu diberi bimbingan dan sokongan oleh guru-guru berpengalaman ataupun pihak pentadbiran sekolah. Sokongan ni dia boleh berupa macam sesi mentoring, pemerhatian dalam bilik darjah ataupun perbincangan individu untuk membincangkan strategi yang sesuai. Okey, yang kedua, kemahiran komunikasi dan hubungan. Guru perlu dilatih dalam kemahiran komunikasi yang efektif agar dapat berinteraksi dengan pelajar secara positif. Termasuklah kemahiran mendengar dengan baik, bertutur dengan jelas dan memberi maklum balas yang konstruktif. Selain itu, mereka perlu membangun hubungan yang positif dengan pelajar untuk mencipta persekitaran yang aman dan berdaya upaya. Okey, yang ketiga, pendidikan kepelbagaian dan keperluan khas. Latihan dalam bidang pendidikan kepelbagaian ini juga penting bagi guru untuk memahami dan mengendalikan pelbagai jenis perilaku dan keperluan pelajar dengan berkesan. Okey, yang seterusnya, penyediaan infrastruktur yang mencukupi. Okey, walaupun terdapat cabaran dalam menyediakan sumber dan infrastruktur yang mencukupi dalam setengah sekolah, usaha perlu dibuat untuk memastikan keperluan asas bagi persekitaran pelajaran yang kondusif dipenuhi. Okey, untuk kita mendapatkan yang boleh diambil lah untuk meningkatkan penyediaan sumber dan infrastruktur dalam sekolah dengan yang pertama, pemantauan dan penilaian kebutuhan. Maknanya pemantauan dan penilaian yang diperlukan dan yang kita perlukan lah untuk
menaikkan infrastruktur di sekolah. Ini penting untuk melakukan pemantauan dan penilaian berkala. Berkala tu maknanya secara berperingkat terhadap keperluan sumber dan infrastruktur dalam setiap sekolah. Ini membolehkan pihak pentadbir sekolah dan pihak berkepentingan lain untuk mengenal pasti keperluan yang wujud dan merancang tindakan yang sesuai. Okey, yang kedua, peruntukan dana yang mencukupi. Pihak berwajib sama ada di peringkat kerajaan pusat, negeri ataupun tempatan perlu memastikan peruntukan dana yang mencukupi disediakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah. Ini termasuklah dalam pembinaan ruang darjah baru, penambahbaikan kemudahan sedia ada dan pembelian peralatan pembelajaran. Contohnya macam kita membuat peruntukan dana untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Dengan itu kita dapat membaiki infrastruktur sekolah secara berperingkat sedikit demi sedikit. Yang ketiga, kerjasama dengan komuniti tempatan. Sekolah boleh menjalinkan kerjasama dengan komuniti tempatan, badan korporat dan badan bukan kerajaan untuk mendapatkan sokongan tambahan dalam penyediaan sumber dan infrastruktur. Contohnya, boleh diadakan kempen pengumpulan dana ataupun program sukarelawan untuk membantu dalam projek pembangunan sekolah. Seterusnya, intervensi awal. Yang terakhir, berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil dalam pelaksanaan intervensi awal. Intervensi awal ini sebenarnya adalah kunci dalam menguruskan masalah perilaku pelajar dengan berkesan. Ini membolehkan sekolah dan guru mengenal pasti dan menangani masalah perilaku sebelum ia menjadi lebih serius atau memberi kesan negatif dan lebih besar. Yang pertama, pemantauan berterusan. Guru perlu sentiasa memantau tingkah laku pelajar di dalam dan di luar bilik belajar. Ini boleh dilakukan melalui pemerhatian secara langsung, seperti kita macam tengok dengan dari segi tingkah laku mereka, komunikasi dengan guru lain ataupun kapitan sekolah pun penting untuk kita melakukan interaksi dengan pelajar. Yang kedua, penyelidikan terperinci. Apabila tingkah laku yang tidak diingini dikenal pasti, guru perlu membuat kajian terperinci untuk memahami punca dan faktor yang boleh menyebabkan tingkah laku tersebut berlaku. Yang kedua ini, kita boleh melibatkan perbincangan dengan pelajar, ibu bapa ataupun pihak lain yang berkaitan dengan pelajar tersebut. Lagi sekali, mewujudkan persekitaran menyokong adalah penting untuk menyediakan persekitaran untuk pelajar yang menyokong pelajar tu untuk mempunyai yang boleh merubah tingkah laku mereka, yang berkaitan juga dengan masalah tingkah laku mereka juga. Termasuklah sokongan daripada guru, kawasan sekolah, ibu bapa dan rakan sebaya. Pelajar perlu berasa selamat dan didengari dalam menghadapi masalah mereka. Jika mereka dapat menghadapi masalah dengan adanya orang yang menyokong untuk menghadapi masalah tersebut, pelajar tersebut dia akan malu mengubah tingkah laku mereka sedikit demi sedikit. Itu saya. Terima kasih.